Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Masih ada hubung kaitnya dengan inti perbincangan ini. Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu hari bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Ta'ala, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, iaitu hari ditiup sangkakala lalu kamu sekalian datang berbondong-bondong, yakni beramai-ramai. Suratul Naba ayat yang ke-18. Kemudian sahabat Muaz tersebut bertanya kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, ini pembetulan, sahabat yang Muaz bertanya kepada Nabi SAW tentang maksud ayat itu. Maka Nabi bersabda, ya Muaz, laqad sa'alta an syai'in azim. Wahai Muaz, kau telah menanyakan sesuatu yang amat besar. Yani apabila Muaz bertanya pada Nabi SAW, bagaimana manusia datang beramai-ramai, keadaan mereka. Lebih lanjut dengan air mata berlindangan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan seperti mana berikut. Akan diarak 10 kumpulan dari umatku dengan bermacam-macam rupa. Mereka dibezakan oleh Allah dari kumpulan orang Muslim, dan Allah menampakkan bentuk mereka. Di antara mereka ada yang berbentuk kera babi, dan ada yang matanya buta berjalan ke sana kemari. Ada juga yang tuli, bisu, tidak mempunyai akal. Ada yang menggigit lidahnya sampai menjulur ke dadanya, sambil mencucurkan nanah dari mulutnya yang menjijikkan orang ramai. Sebahagian lagi ada orang yang putus tangan dan kakinya, dan sebahagian lagi ada yang disalib atau dipasung di atas daripada bau bangkai, dan ada yang diberi pakaian berupa tar dan cair. Ada pun yang berbentuk kera adalah mereka yang suka mengadu domba. Orang yang berbentuk babi adalah pemakan riba dan yang haram. Sedangkan yang diterbalikkan kaki dan mukanya, mereka adalah pemakan barang riba. Orang yang tuli adalah orang-orang yang ujub dengan amalnya. Orang-orang yang menggigit lidahnya ialah para ulama dan ahli pidato yang perbicaraannya bercanggah dengan amalannya. Orang yang putus tangan dan kakinya pula adalah orang yang suka menyakiti jiran tetangga. Orang yang disalib dengan tiang api adalah orang yang tidak mengadukan orang yang tidak bersalah. Orang yang mengadukan orang yang tidak bersalah pada penguasa. Orang yang lebih busuk baunya daripada bangkai adalah orang-orang yang bersenang lenang dengan syahwat dan kelazatan, dan mereka tidak mahu mengeluarkan zakat. Adapun orang yang diberi pakaian dengan tar adalah orang yang takabur, sombong dan angkuh. Hadis riwayat Ibnu Mardawih dan Tha'labi. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab beliau At-Tazkirah. Perbuatan yang disifatkan sebagai derhaka terhadap orang tua adalah setiap perbuatan anak yang menurut ukuran umum dinilai telah menyakitkan hati kedua orang tua. Walaupun perbuatan yang dilakukan tidak haram, sekiranya diperlakukan kepada orang lain. Misalnya berpaling muka ketika berjumpa, mendahului orang tua di waktu berjalan bersama-sama dalam suatu rombongan,
sehingga nampak mengabaikan dan tidak ambil peduli ke atas keduanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita telah menerangkan tentang kumpulan-kumpulan manusia yang Allah Ta'ala murka kepadanya, dan mereka tidak akan masuk syurga secara ibtidaan, secara permulaan. Adapun selepas itu, kalau Allah Ta'ala mengampunkan mereka, kalaulah mereka mendapat syafaat, maka mereka akan masuk syurga, bergantung kepada apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bila Nabi menjelaskan dan menceritakan tentang golongan yang melakukan dosa-dosa besar, di antara Nabi menyatakan berkemungkinan Allah insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Hadis riwayat Bukhari. Kalau Allah berkehendak, Allah boleh maafkan mereka, termasuklah mereka dalam syurga, tanpa mereka diazab dan neraka. Tetapi kalau Allah berkehendak, maka Allah akan hukum terlebih dahulu, dibakar terlebih dahulu sehingga habis kesalahannya, ataupun mengikut masa yang dikehendaki oleh Allah SWT, ataupun datang kepadanya syafaat para nabi, atau syafaat para malaikat, atau syafaat orang-orang yang soleh, kalangan ulama, para wali, atau syafaat para syuhada, ataupun syafaat anak-anak yang soleh yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang mampu memberi syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuhan izin baru boleh. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh juga, walaupun kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita hendak menghuraikan pula tentang golongan-golongan yang lain yang juga masih lagi dalam huraian hadis yang kita bacakan sebelum ini, iaitu golongan-golongan atau bagaimana manusia Allah Ta'ala himpunkan di hari akhirat kelak. Apabila Allah Ta'ala berfirman, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, pada hari ditiupkan sangkakala. Ini dimaksudkan sangkakala di sini adalah sangkakala yang kedua, kerana ada dua tiupan sangkakala. Yang pertama mematikan seluruh makhluk, dan yang kedua menghidupkan seluruh makhluk. Bila datang yang kedua, dia menghidupkan seluruh makhluk, sekalian makhluk, maka seluruh makhluk ini akan menghadap Allah SWT, akan berhimpun di padang mahsyar. Semua bergerak ke sana, dan keadaan mereka bergerak ke sana dibezakan. Antara orang beriman beza, manakala orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, mereka pada kelompok yang lain. Kalangan mereka ada yang dihimpunkan dalam keadaan wajah mereka seperti babi, kera, pekak, bisu, buta, berjalan dengan kepala, berjalan dengan pelbagai keadaan. Kesemua benda ni saudara, kalau kita kaji, kalau kita lihat, kalau kita nak relatekan pada semua ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sama ada golongan yang Allah Ta'ala menyebut mereka ini dihimpunkan dalam keadaan buta, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak hari akhirat nanti kami akan himpunkan mereka dalam keadaan buta, ataupun mereka yang berjalan dengan kepala dulu. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi ala siratin mustaqim. Adakah sama orang yang berjalan dengan kepala dulu dengan orang yang berjalan mengikut jalan yang lurus? Untuk Allah Ta'ala mengibaratkan atau menyebut tentang golongan yang berjalan dengan kepala dulu. Kemudian Allah Ta'ala menyebut summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka ini summun, mereka pekak, tuli, bukmun, mereka bisu, dan umyun, mereka buta, dan mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Jadi himpunkan kerana pekak, buta, tuli, dan di kalangan mereka ada yang dihimpun dalam keadaan seperti yang dirasuk oleh syaitan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dan orang-orang yang memakan riba dahulu di dunia, mereka tidak akan dihimpunkan, mereka tidak akan bangun di hadapan Allah melainkan seperti orang yang kerasukan. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain menyebut golongan ini yang memakan riba perutnya besar. Golongan ini dijelmakan seperti babi kerana sifat tamaknya. Dalam mencari keuntungan, maka dia menggunakan ataupun dia melaksanakan amalan riba, maka dia seperti babi. Kalangan mereka ada yang seperti monyet, kan lantaran sifat tamak dan halaupa mereka. Semua keadaan-keadaan ini ada pada manusia.
termasuklah orang-orang yang mengutamakan syahwat di dunia. Maka ini huraian tambahan kepada hadis yang disebutkan sebelum ini. Kemudian pengarang kita menyebut tentang perbuatan derhaka pada mak bapak yang disebut oleh Nabi SAW, bahawa di antara orang yang tidak masuk syurga ialah orang-orang yang derhaka